Kepada cikgu dan rakan-rakan, hari ini saya nak membentangkan soalan iaitu bincangkan kejayaan Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq sepanjang pemerintahannya. Pendahuluan, Abdullah bin Uthman atau lebih dikenali sebagai Abu Bakar Al-Siddiq merupakan individu yang memikul tanggungjawab sebagai khalifah selepas kewafatan Nabi Muhammad. Lazimnya Abu Bakar Al-Siddiq mempunyai ciri kepimpinan yang hebat seperti bijak, berani, bertanggungjawab dan berpandangan jauh sehingga mampu menangani isu-isu agama, politik dan keselamatan negara yang timbul sewaktu pemerintahannya. Oleh itu, berikut merupakan kejayaan Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq sepanjang pemerintahannya. Pertamanya, kejayaan Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq sepanjang pemerintahannya ialah memerangi golongan Al-Ridah. Selaras dengan itu, golongan Al-Ridah merupakan golongan bersifat anti kerajaan Islam dan anti ajaran Islam yang mengugat kestabilan politik negara Islam. Kemunculan golongan ini sebenarnya ketidakfahaman sepenuhnya terhadap ajaran Islam menularnya semula semangat asabiah disebabkan keengganan menerima kepimpinan Abu Bakar dan muncul individu seperti Musailamah al-Kadzab. Contohnya, golongan-golongan ini muncul di lokasi seperti Najd, Yaman, Yamamah, Oman dan Hadramaut. Kesannya, satu persatu golongan Nabi palsu berjaya dikalahkan, termasuk Musailamah yang berjaya dibunuh sekaligus dapat memelihara kesucian agama Islam. Nyatalah memerangi golongan Al-Ridah merupakan kejayaan Abu Bakar Al-Siddiq sepanjang pemerintahannya. Isi kedua, selain itu kejayaan Abu Bakar Al-Siddiq ialah mengumpul ayat-ayat Al-Quran. Sehubung dengan itu, kematian atau syahidnya ramai Al-Hafiz dalam perang Al-Ridah menyebabkan timbul kebimbangan dalam kehilangan Al-Quran. Oleh sebab itu, selepas berbincang dengan para sahabat, Khalifah Abu Bakar telah membentuk sebuah jawatan kuasa yang diketuai oleh Zaid bin Thabit bagi berusaha mengumpul dan menulis semula ayat-ayat Al-Quran. Misalnya, semua ayat-ayat yang ditulis dan dikumpulkan itu disimpan di rumah Ummu Mukminin Sayyidatina Hafsah, puteri kepada Umar Al-Khattab. Sesungguhnya kejayaan mengumpul ayat-ayat Al-Quran telah membolehkan inisiatif pada zaman Khalifah Uthman bin Affan kemudiannya untuk membukukan Al-Quran. Jelaslah mengumpul ayat-ayat Al-Quran merupakan kejayaan Abu Bakar Al-Siddiq. Isi ketiga, seterusnya kejayaan Abu Bakar Al-Siddiq sepanjang pemerintahannya ialah menggerakkan semula tentera keagasan. Bagi mengenai ancaman Rom Timur, Khalifah Abu Bakar telah menggerakkan semula tentera yang dibentuk oleh Rasulullah bagi menghadapi kuasa tersebut di Ghazan. Tentera ini dibentuk disebabkan penduduk Ghazan yang dinaungi oleh Rom bertindak membunuh beberapa orang utusan Nabi Muhammad. Sebagai contoh, Khalifah Abu Bakar telah menggerakkan semula tentera di bawah pimpinan Usama bin Zaid selepas kewafatan Nabi Muhammad. Kesannya tentera ini diamanahkan menjaga keselamatan kota Madinah sekaligus memandamkan ancaman golongan Subian dan Absi. Oleh itu, menggerakkan semula tentera ke Ghazan merupakan kejayaan Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq sepanjang pemerintahannya. Yang terakhir, isi keempat, tambahan pula kejayaan Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq sepanjang pemerintahannya ialah pembahagian negara Islam. Sememangnya Khalifah Abu Bakar bertindak menyusun pentadbiran negara dengan membahagikan negara Islam kepada 10 daerah. Setiap daerah diketuai oleh seorang amir yang dibantu oleh imam, hakim, setiausaha dan pegawai di Baitul Mal. Contohnya daerah seperti Makkah, Taif, Yaman, Hadramaut, Kalwan, Zabid, Al-Janat,
Najran, Jarsh dan Bahrain dibahagikan. Dengan ini, Khalifah Abu Bakar menempatkan wakil kerajaan Islam. Umpamanya Uwaim bin Al-Kahil Al-Aslami bagi mengawal kota Ain Al-Tamar. Nyatalah pembahagian negara Islam merupakan kejayaan Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq sepanjang pemerintahnya. Penutup kesimpulannya, jelaslah bahawa kejayaan Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq sepanjang pemerintahannya. Lazimnya kejayaan Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq menangani pelbagai masalah, menyediakan asas yang cukup untuk penggantinya, Umar Al-Khattab melaksanakan pelbagai pembaruan menyebabkan Khalifah Abu Bakar Al-Siddiq dianggap sebagai penyelamat negara dan umat Islam. Sekian, terima kasih.